Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran bertemu kita sekali lagi di Maish TV, Khamis 8 Disember 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi siaran kita akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 oleh Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Rashid, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Kembara Zakat untuk Ummah Sempena Barakah Zakat 2022 BZAK 22 dan diikuti dengan berita Majlis Serahan Zakat Perniagaan Tenaga Nasional Berhad. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan Sempena Barakah Zakat oleh Ustaz Muhammad Azamuddin bin Zainal atau dikenali sebagai Ustaz Azam Al-Khankari, Dai Pendakwah Milenia TV3. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu asnaf sejahtera pembayar zakat gembira di syurga. Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di Maish TV. Anda bersama saya, Alia Rahim, Khamis 8 Disember 2022. Terus ke rangkuman berita. Isnin, 5 Disember 2022. Sempena Barakah Zakat 2022, BZAK 22, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menganjungkan satu program Kembara Zakat untuk Ummah KZAK UU Siri 1 yang melibatkan kembara ke 4 buah daerah dalam negeri Johor. Daerah yang terlibat adalah daerah Kulai, Batu Pahat, Muar dan Tangkap. Program yang diadakan selama 2 hari 1 malam itu telah diadakan pada 5 hingga 6 Disember yang lalu. Pelepasan komboi Kembara Zakat untuk Ummah KZAK UU ini telah disempurnakan pelepasannya oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail Haji Abu. Sebanyak 4 buah kenderaan seberguna dan 1 van telah turut serta dalam konvoi KZAK UU siri pertama ini, termasuk 2 kenderaan dari pihak rakan media.
Turut hadir Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Sulaiman bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Zakat Baitulmal dan Wakaf Ustaz Haji Azlan bin Abdullah dan penolong-penolong pengarah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, daerah pertama yang kami singgah ialah daerah Kulai. Kami santuni 10 peniaga-peniaga food street dan penyampaian sumbangan wang tunai RM500 bagi setiap peniaga. Ada 2 peniaga yang kami beli kesemua jualan makanannya. Rata-rata peniaga turut memaklumkan perniagaan semakin baik, cukup untuk keperluan diri dan keluarga dan turut memaklumkan bahawa satu hari nanti insya-Allah mereka juga akan tergolong dalam golongan pembayar zakat perniagaan. Sebagai maklumat tambahan, Majlis Agama Islam Negeri Johor memperuntukkan sebanyak RM500,000 untuk 1,000 peniaga di seluruh negeri Johor. Lokasi seterusnya, kami telah singgah ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas SMPK Vocational Indah Pura Kulai. Kami telah bawa bersama 320 set makanan segera McDonald untuk semua pelajar dan kami menikmati juadah tersebut bersama-sama bagi pengisian slot program Anakku Sayang. Alhamdulillah, sempena Hari OKU sedunia ini juga, kami telah sama-sama memotong kek bagi meraihkan hari tersebut. Kami juga turut menyampaikan sumbangan RM10,000 melalui manfaat wakaf untuk keperluan pembelian alat bantu mengajar kepada sekolah tersebut. Hadir menyerahkan sumbangan Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut dan Ketua Pegawai Eksekutif MAISH Tuan Haji Ismail Haji Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Azhar. Hari ini hari Isnin 5 Disember 2022 dan untuk makluman anda yang mana hari ini berlangsungnya kembara zakat untuk ummah iaitu seri 1 sempena dengan bulan Barakah Zakat 2022 Majlis Agama Islam Negeri Johor dan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Syafiq daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ustaz, mungkin ramai yang nak tanya khususnya kepada para pendengar kita nak tahulah tentang perjalanan kembara zakat untuk ummah ni, dia punya objektifnya sebenarnya apa Ustaz? Okey, sedikit kepada Cik Azhar. Yes, mungkin saya boleh kongsikan. Sebenarnya objektif program Barakah Zakat ni adalah sebenarnya banyak sebenarnya objektifnya. Jadi salah satu adalah kombinasi di antara program kutipan zakat, perbelanjaan zakat, agihan zakat dan juga peningkatan ekonomi asnaf. Jadi sebenarnya dalam bulan ni sebenarnya kita fokus untuk bagi tahu kepada masyarakat khususnya dengan Johor dan khususnya kepada pembayar zakat ke mana wang zakat itu kita belanjakan dan kita santuni mereka. Kalau boleh dalam bulan ni kita nak orang kata setiap orang dekat Johor ni tahu berkaitan dengan zakat dia. Kembara zakat untuk ummah ini diteruskan lagi ke daerah Batu Pahat. Lokasi seterusnya, kami telah singgah di Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Di UTHM, kami telah sampaikan wakalah zakat sebanyak RM786,334 dan 85 sen untuk kegunaan para mahasiswa dan peringkat pengurusan yang memerlukan. Wakalah zakat ini adalah hasil daripada potongan gaji zakat, pensyarah dan kaki tangan UTHM. Alhamdulillah, manfaatnya kami kembalikan semula untuk tujuan-tujuan tertentu. Antaranya ialah keperluan sara hidup pelajar, tunggakan yuran, keperluan pengangkutan pulang ke kampung, banjir, keperluan Ramadan, bantuan Aidilfitri dan lain-lain. Selain itu, kami turut menyumbangkan wang tunai RM500 seorang kepada 5 peniaga kecil. Untuk daerah Batu Pahat, kami peruntukkan RM50,000 untuk tujuan tersebut dan Alhamdulillah kebanyakannya serahan telah pun dibuat. Lokasi berikutnya adalah sekitar Parit Kasim Batu Pahat. Dalam perjalanan ke Parit Kasim, kami sempat singgah ke Sekolah Kebangsaan Seri Pandan. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyampaikan sumbangan wang tunai dan bakul makanan kepada 2 orang pekerja kebersihan dan 2 orang pengawal keselamatan. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah memberi sumbangan wang tunai kepada Sekolah Kebangsaan Seri Pandan. Sebagai aktiviti selingan, kami sempat mencuba aktiviti sukan sunnah iaitu sukan memanah di Sekolah Kebangsaan Seri Pandan. Destinasi seterusnya di Parit Kasim, kami telah singgah ke kediaman seorang kakak. Alhamdulillah, kami tukarkan 3 getah baru, mengecat rumah, belikan beberapa keperluan asas rumah seperti peti ais, almari baju, set meja makan dan keperluan memasak. Kami bawakan juga makanan segera KFC untuk anak-anak beliau. Sebelum beredar, kakak memohon supaya mendoakan suaminya yang kini di hospital, diuji dengan sakit jantung. Semoga suami kakak segera sembuh. Majlis Agama Islam Negeri Johor mengucapkan ribuan terima kasih kepada para mahasiswa UTHM yang sama-sama datang membantu gotong royong membersihkan rumah kakak.
Saya memang niat saya nak bantu dia. Pasal baru tahu dia sakit kan. Alhamdulillah saya bincang-bincang, tapi Alhamdulillah Sofian bagi lubang waktu. Alhamdulillah, jadi dapat pada ni saya syukur lah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga kita semua dipermudahkan kat hospital. Setelah selesai gotong royong, lokasi terakhir di daerah Batu Pahat, kami bawakan bersama 20 orang mahasiswa UTHM untuk berbelanja. Sebanyak RM200 seorang diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Alhamdulillah, semoga dengan bantuan ini dapat membantu meringankan sedikit bebanan mereka. Sebelum pulang, para mahasiswa dan mahasiswi mengucapkan terima kasih kepada pembayar zakat bagi pengisian slot MAESH Campus. Alhamdulillah, daerah terakhir untuk hari pertama KZUU yang kami singgah adalah di daerah Muar. Kami bawa 30 buah keluarga asnaf, iaitu 100 orang termasuk pasangan dan anak-anak. Kami makan malam bersama di Parit Tiram dan menyampaikan sumbangan wang tunai kepada mereka. Dalam majlis tersebut, kami telah mengundang sama pembayar zakat iaitu syarikat Mak Siti Produk Sdn Bhd dan Paumira HU. Mereka turut berkongsi peluang dan ruang kerjaya kepada mereka yang hadir. Alhamdulillah, majlis makan malam bersama asnaf ini diserikan lagi dengan tazkirah ringkas yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Azamuddin bin Zainal yang juga dikenali sebagai Da'i Azam Al-Kankari. Kembara zakat untuk ummah ini diteruskan lagi untuk hari kedua. Daerah yang kami singgah untuk hari kedua ialah daerah Tangkak. Kami telah ke Sawah Ring Bukit Gambir Tangkak. Di sana, kami telah konvoi secara berbasikal bagi menziarahi 5 rumah asnaf. Kami bertanya khabar, sama-sama doa dan sampaikan sumbangan seperti susu, pampers, keperluan makanan asas dan wang tunai. Di Sawah Ring, kami turut menyampaikan sumbangan kepada pesawah, bukan sahaja daripada daerah Tangkak. Kami undang juga daripada daerah Muar, Batu Pahat, Mersing dan Keluang. Alhamdulillah, kami sampaikan sumbangan tunai RM5,000 kepada setiap seorang pesawah. Kami peruntukkan sebanyak RM150,000 untuk 25 pesawah yang terpilih. Sumbangan wang tunai ini akan digunakan untuk keperluan peralatan tanaman padi seperti benih, racun, sewa jentera untuk tanaman dan lain-lain keperluan. Selain itu, turut dimajliskan adalah sumbangan MAESH Campus, bantuan laptop kepada 5 pelajar asnaf IPT dari Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Ledang. Bantuan bulanan dialisis sebanyak RM35,760. Seterusnya, bantuan sara hidup sebanyak RM3,600 dan RM2,400. Agen fidyah kepada 67 orang asnaf Bukit Gambir dari 3 kampung iaitu berupa barang makanan bernilai RM100 dan wang tunai sebanyak RM100. Kembara zakat untuk ummah bagi siri 1 ini diteruskan ke lokasi terakhir iaitu daerah Segamat. Kami telah menziarahi rumah warga emas yang tidak berwaris yang terletak di Batu Anam, Segamat. Sedih, sayu dan pilu tatkala melihat seorang penghuni lelaki dan seorang penghuni wanita tinggal bersendirian dan berasingan di kediaman warga emas masing-masing. Kami bawakan hadiah, kain, Al-Quran, sejadah dan keperluan lain untuk penghuni kediaman warga emas tersebut. Semoga kehadiran kami dapat menyuntik kegembiraan buat penghuni kediaman warga emas ini. Kami doakan makcik dan pakcik dikurniakan kesihatan yang baik. Kami juga sentiasa berdoa agar pengakhiran hayat kita semua dalam keadaan yang baik-baik juga. Lokasi seterusnya, kami ke Kampung Tengah Segamat bagi ziarah usahawan asnaf peternak itik dan ke Kampung Paya Dalam bagi usahawan Peslak se-Johor. Kedua-dua usahawan ini kami bantu dengan menyumbangkan modal niaga untuk mereka. Semoga perniagaan yang diusahakan itu bertambah maju. Destinasi terakhir kami adalah di Gerai Goreng Pisang Kakak yang terletak di Jalan Temenggong, Jalan Muar, Segamat. Kami telah berbelanja sebanyak RM500 di Gerai Goreng Pisang Kakak bagi membantu jualan kakak pada hari tersebut. Alhamdulillah, kembara zakat untuk ummah KZUU Siri 1 ini berakhir pada jam 5 petang dan peserta konvoi bergerak terus ke Johor Bahru. InsyaAllah berjumpa untuk siri kedua bagi daerah-daerah yang belum kami singgah. Ahad, 4 Disember 2022. Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah menyempurnakan zakat perniagaannya di Pejabat Menteri Besar Negeri Johor.
Zakat TNB telah diserahkan oleh Ketua Strategic Engagement TNB Yang Mulia Raja Datuk Abdul Jalil Raja Zahid dan diterima oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Hadir sama Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Tuan Muhammad Farid Muhammad Khalid dan Ketua Penolong Pengarah Zakat Baitumal dan Wakaf Maish Tuan Haji Azlan Abdullah. Sekian rangkuman berita. Terima kasih bersama kami di Maish TV. Maish bantu, asas sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ke tak sihat? Sihat, tuan-tuan. Saya tak nak cakap banyak lah. Nanti orang kata datang tempat makan dengan ceramah padan muka, tuan-tuan. Ini jarang buat ceramah dulu baru makan. Biasa orang makan dulu baru ceramah. Tapi kalau makan dulu baru ceramah, dia relax, tuan-tuan. Kan? Tapi hari ini sesedari saya bukan nak ceramah. Saya bukan nak memberikan ceramah yang berlega-lega, tidak. Sekadar ingin berkongsi apa yang sepatutnya. Dan pastinya tuan-tuan dan puan, kita duduk dalam majlis ilmu ini. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis. Apa Nabi kata? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Subhanallah. Semua kita nak ke syurga. Jangan kira siapa orang. Harus ingat tuan-tuan dan puan, harga syurga sangat mahal, tetapi duduknya di syurga bukan hanya untuk orang kaya, tetapi syurga untuk orang yang beriman dan bertakwa. Itu sebab tuan-tuan dan puan, jangan kita rasa tersisih. Jangan kita rasa kita ni orang bawahan. Jangan kita rasa, Ustaz, saya ni tak ada apa-apa. Orang kecil aja, orang pek tiram menjelah ada contoh, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan sesuai dirahmati Allah. Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah, sama-sama kita betulkan hati dan niat kita. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita himpunkan bersama dalam majlis yang luar biasa, Kembara Zakat untuk Ummah. Tuan-tuan, nak buat majlis macam ini, ia bukan mudah. Saya difahamkan daripada pagi tadi, mereka daripada Kulai, kemudian mereka di Batu Pahat, kemudian di Muar, dan esok di Tangkak dan Segamat. Sesedari tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila mana kita berkumpul pada hari ini, janganlah kita rasa, alah Ustaz, saya datang ni terima sumbangan saja. Alah Ustaz, saya ni pembayar zakat saja. Tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala tak melihat seorang itu dari segi rupa parasnya. Allah SWT tak lihat betapa tinggi darjatnya di dunia, betapa handsome-nya mukanya, betapa kayanya di dunia. Tidak. Tetapi Allah melihat bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf cakap tuan-tuan dan puan, ada orang makin kaya makin dekat dia dengan Allah. Ada orang begitu. Ada orang makin miskin makin dekat dia dengan Allah. Tapi harus ingat tuan-tuan dan puan, jangan ada kita di kalangan kita ini, ada di kalangan kita rasa macam, alah Ustaz, saya orang miskin, alah Ustaz, ni orang kaya punya program, alah Ustaz ni, no. Ibu ayah saudari, siapa pun kita, apa pun di mana kita ditempatkan sebagainya, ingat, kebergantungan kita sama kita sangat diperlukan. Itu sebab ibu ayah saudari, Allah SWT firman, apa Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Ini biasa kita dengar. Lagi kita bersyukur, maka Allah SWT akan tambahkan lagi rezeki kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, orang yang banyak bersyukur, orang itu orang yang luar biasa. Ulama membagikan 3 cara orang bersyukur. Bagaimana? Pertama, tuan-tuan dan puan, iaitu bersyukur dengan hati kita. Apa makna bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati ini tuan-tuan dan puan adalah bila mana kita meyakini bahawa Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Tuan-tuan dan puan, hari ini Alhamdulillah kita dapat bantuan, kita dapat sumbangan. Harus ingat, ini yang beri siapa tuan-tuan dan puan? Allah. Tetapi melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor, melalui orang yang bawa zakat. Ingat tuan-tuan dan puan, kita menerima sumbangan. Itu sebab Nabi kata, al-yadu ulia khairu min al-yadu sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tuan-tuan pernah tengok tabung lubang kat bawah ada ke tak ada, tuan-tuan? Pernah jumpa tabung lubang bawah?
Tak ada pun paling kurang lubang kat tengah, itu ATM tuan-tuan kan. Tak ada lubang bawah. Kita pergi tabung mana-mana sumbat pada bawah. Ji buat apa ni? Buat tabung kan. Itu tak cerdik tuan-tuan ya. Kenapa orang bina tabung, lubangnya di atas? Kerana mengambil falsafah daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita menyumbang itu tangan kita di atas. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Jangan tunggu duit berbilion-bilion. Contoh tuan-tuan, kita nak tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ustaz, saya tak ada duit macam nak sedekah, macam nak menyumbang. Ingat, bila mana kita memberi, kita menyumbang, pepatah Inggeris kata more you give, more you get back. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita tak kira. Ada orang makin kaya, makin dekat dia dengan Allah. Kalau kita lihat antara 10 orang sahabat Nabi yang confirm ke syurga, majoriti mereka adalah orang kaya raya. Orang yang hartawan, makan guna pinggan, minum guna cawan. Kan? Maknanya memang kaya. Tak ceritalah siapa, tuan-tuan kenal Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar sebagai orang kaya luar biasa. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, dalam susu tubuh sahabat-sahabat Nabi, ada di kalangan mereka yang di kalangan orang miskin. Maknanya siapa tuan-tuan? Antaranya Abu Hurairah, golongan Suffah yang hanya diam di tepi-tepi kaki Masjid Nabawi. Apa yang Nabi makan, itulah yang Abu Hurairah makan. Tuan-tuan, Abu Hurairah antara mereka. Kemudian Anas bin Malik, iaitu antara khadam Nabi, di antara personal assistant Nabi. Kemana saja dia pergi, Nabi ada. Salah, mana Nabi ada, dia pergi. Ini Anas bin Malik. Kemudian ramai di kalangan para sahabat yang bukannya golongan atasan, tapi orang bawahan. Tapi bagaimana Nabi memberi klik kepada mereka. Itu sebab tuan-tuan puan, syurga bukan untuk orang kaya saja, syurga juga bukan untuk orang miskin. Ada orang kata, ustaz, saya tak nak kaya-kaya, nanti kaya pening kepala, banyaklah nak kena soal oleh malaikat nanti ke akhirat. Tuan-tuan puan, buat tenang. Ada orang kata kekayaan membawa kepada lupa dunia. Ini semua dunia. Payah juga begitu tuan-tuan. Ustaz, macam mana kita nak kaya? Kita orang biasa. Tuan-tuan puan, apa saya nak kongsikan di sini? Tak kira daripada mana kita semua bagai tak kira. Tetapi Nabi kata ada 3 benda yang kita punya. Kaya macam mana pun kita tuan-tuan, kalau tak menyumbang, tak memberi manfaat kepada masyarakat. Kaya macam mana pun kita, tidak memberi zakat, tak membayar zakat, tidak memberi apa-apa manfaat kepada orang sekeliling. Tetapi dengan kekayaan, kita menyumbang, waktu yang sama memberikan manfaat kepada orang bawahan, kepada seluruh ahli masyarakat dan ummah. Dan inilah tuan-tuan puan, dipanggil kitaran kehidupan yang memberikan manfaat kepada semua. Itu sebab kalau kita lihat rukun Islam itu, di akhir zaman ni tuan-tuan puan, walaupun kaya orang macam mana kaya, macam mana miskin dan sebagainya, kalau tak jaga 3 benda, mana mungkin tuan-tuan puan kita nak menyelamatkan diri kita daripada akhirat. Itu sebab ibu ayah, antara 3 benda yang perlu kita jaga. Pertama, akidah. Tuan-tuan puan, akidah kita jaga. Itu sebab syukur yang pertama itu hati, berkait dengan akidah. Sebab ibu ayah, pertama, bersyukur dengan hati kita untuk menjaga akidah kita. Yang kedua, tuan-tuan puan, bersyukur dengan lisan kita. Apa makna bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan kata-kata. Dapat nikmat, ucapkan apa ibu ayah, tuan-tuan puan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi boleh ke tak boleh ucap terima kasih? Ya. Nabi kata orang yang tidak mengucap terima kasih adalah orang yang tidak bersyukur. Hari ini dapat sumbangan, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tuan-tuan puan, kita yang menerima sumbangan, kita yang mendapat sumbangan, dapat bantuan, doakan juga orang yang menyumbang kepada kita. Itu sebab tuan-tuan puan, saya rasa seronok bila jumpa orang Islam yang beriman, yang bertakwa, yang suka menyumbang dan membayar zakat. Itu sebab bila MAIS buat program macam ni tuan-tuan, kita bersama program, jangan kita rasa malu, jangan kita rasa sugul, kita rasa, alah ustaz, kita ni tak ada apa-apa, kita ni orang biasa-biasa je, kita ni makan kat sini pun tak ada benda lah ustaz, datang. No. Ibu ayah saudari, kita semua sama, dan pastinya kita duduk di sini, kita doakan sama kita. Orang kaya memerlukan orang miskin untuk menambah pahala. Orang miskin memerlukan orang kaya untuk membantu kehidupan. Dan jangan lupa, orang kaya memerlukan orang miskin juga dengan bantuan doa daripada mereka. Dan orang miskin memerlukan orang kaya dengan peruntukan bantuan-bantuan yang sepatutnya. Itu sebab ibu ayah,
Pernah kita dengar kisah zaman khalifah dulu-dulu, tidak ada langsung orang menerima zakat. Kenapa ibu ayah? Semua orang ingin membayar zakat. Itu sebab kalau kita asnaf, kita berusaha jangan asnaf selama-lamanya, tapi kita berusaha untuk bukan saja asnaf, tetapi kita juga berusaha untuk membayar zakat.